يا طيبة يا طيبة يا ذو العيانة استئناني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atira binti Amin Bakri. Nombor kad matrik saya di 183-11049. Saya akan membentangkan tentang definisi as-sunnah dan juga definisi usul fiqh. Kita pergi kepada definisi as-sunnah dahulu. Definisi as-sunnah dari segi bahasa adalah at-tariqah, yang bererti perkaedahan, kebiasaan, perjalanan hidup atau perilaku, baik yang terpuji maupun yang tercela. Dengan ini, as-sunnah bererti cara atau amalan, dan sunnah Nabi bererti cara Nabi atau apa yang biasa dikenali sebagai kebiasaan Rasulullah SAW. Kata sunnah berserta segala kelainannya disebutkan berulang-ulang di dalam hadis, yang erti asalnya ialah perjalanan hidup dan perilaku. As-sunnah dari segi bahasa adalah as-sunnah dari segi istilah adalah segala sesuatu yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan perbuatan, ketetapan, peribadi, akhlak maupun perilaku sesudah dilantik menjadi Rasul. Dalam hal ini, amalan as-sunnah menurut istilah adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi kehendak Allah di dalam Al-Quran. As-sunnah ini disampaikan melalui persetujuan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita pergi kepada definisi usul fiqh. Definisi usul fiqh merupakan muqarrab idhafi yang terdiri daripada dua kalimah, iaitu usul dan juga fiqh. Untuk kefahamannya lebih jelas, saya akan huraikan pengertian kedua-duanya satu persatu. Kita pergi kepada pengertian usul dahulu. Usul merupakan kata jamak bagi kalimah al-aslu. Al-aslu membawa maksud apa-apa yang terbina ke atasnya selain daripadanya. Ketika Al-Imam Al-Isnawi mendefinisikan kalimah al-aslu, ini beliau mengatakan ia mempunyai beberapa makna seperti berikut. Yang pertama, ad-dalil. Beliau mengatakan asal dan dalil bagi masalah ini adalah ijma', maka dengan makna ini usul fiqh adalah dalil-dalil fiqh. Yang kedua adalah al-rajih. Ini seperti ungkapan asal bagi sesuatu ucapan adalah secara hakikat, maka maksudnya adalah yang rajih, tepat bagi sesuatu ucapan dengan meletakkannya mengikut makna hakikatnya, bukannya makna majaz. Yang ketiga, al-kaedah ataupun kaedah. Ini seperti ucapan, contohnya keharusan memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat menyelisihi asal, iaitu menyelisihi kaedah yang umum. Al-mustashab adalah yang keempat. Ini dikatakan yang asalnya adalah lepas dari sebarang tanggungan atau bebanan, iaitu yang diistishabkan adalah sunyinya seseorang daripada sebarang tanggungan daripada ia disibukkan dengan sesuatu. Pengertian fiqh pula. Fiqh dari segi bahasa adalah mempunyai ilmu terhadap sesuatu dan memahaminya. Akan tetapi penggunaannya di dalam Al-Quran menunjukkan bahawa fiqh itu merupakan kefahaman yang mendalam. Fiqh dari segi istilah adalah, menurut Al-Imam Al-Baydawi, mendefinisikan fiqh dari sudut istilah adalah katanya, iaitu ilmu berkenaan hukum-hukum syarak yang bersifat amali atau praktikal yang diambil dari dalil-dalil tafsili bersifat juz'i. Kita pergi kepada usul fiqh. Pengertian usul fiqh. Seterusnya dibincangkan pengertian usul fiqh dalam konteks ia sebagai satu kata nama khas atau disebut sebagai a'lamiyah. Dinyatakan di sini makna usul fiqh melalui kitab Mawsu'ah Mustalahat Usul Fiqh Indal Muslimin oleh Dr. Rafiq Al-Ajam. Yang pertama, usul fiqh ialah jalan-jalan fiqh, cara beristidlal dengannya dan apa yang dituruti cara istidlal. Yang kedua, usul fiqh ialah sesuatu yang dibina atasnya untuk mengetahui segala hukum syarak. Yang ketiga, usul fiqh ialah dalil-dalil yang didirikan ilmu fiqh di atasnya dan yang sampai dengannya kepada dalil-dalil ijmal. Yang keempat, usul fiqh ialah suatu yang didirikan ilmu fiqh di atasnya dan cabang daripadanya. Yang kelima, usul fiqh ialah dalil-dalil, cara dan martabat-martabatnya serta cara beristidlal. Yang keenam, usul fiqh ialah dalil-dalil yang menunjukkan atasnya dari aspek jumlah menyeluruh, bukan secara terperinci. Yang ketujuh, usul fiqh ialah dalil-dalil fiqh dan pandangan dalil-dalilnya atau hukum syarak serta kaifiyat, keadaan yang didalilkan dengannya dari aspek umum, bukan secara terperinci. Setelah kita memahami bahawa di antara maksud bagi kalimah usul dari sudut bahasa
adalah dalil-dalil dan juga kaedah-kaedah, maka kita dapati para ulama seperti Ibnu Nujaim dan juga Al-Mahlawi mentakrifkan usul fiqh sebagai ilmu berkenaan kaedah-kaedah dan dalil-dalil yang bersifat ijmali, kulli yang digunakan dengannya untuk sampai kepada proses istinbat hukum fiqh. Dalam tajuk As-Sunnah dan Usul Fiqh dalam pembentukan hukum syarak pada masa kini, As-Sunnah harus dibezakan daripada kedua-dua fiqh yang merupakan pendapat-pendapat para pakar undang-undang klasik, serta juga Al-Quran yang merupakan wahyu yang tidak tercatat. Ia merupakan salah satu daripada banyak istilah dalam agama Islam yang susah diterjemahkan tanpa kehilangan maksudnya. Sejarah merumitkan penterjemahan lagi kerana andaian-andaian yang berbeza terhadap As-Sunnah menguasai Islam pada zaman-zaman yang lalu. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nur Atira binti Sa'agih, nombor matrik di 183-11099. Okey, saya akan teruskan dengan dalil As-Sunnah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud sesungguhnya yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Okey, yang seterusnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah. Dan sesiapa yang ingkar kepadaku, maka dia telah ingkar kepada Allah. Okey, dua dalil ni. Okey, tadi yang surah An-Nisa tu dalil daripada Al-Quran, dan sabda Rasulullah ini pula dalil daripada hadis. Okey, dua dalil ni berkait rapat dengan makna yang sama. Bila kita faham maksud kedua dalil ni, dia sampaikan tentang jika kita taat kepada Rasulullah, kita lakukan sunnah Rasulullah, kita taatlah kepada Rasulullah, dalam masa yang sama kita pun taat kepada Allah. Jika kita ingkar larangan Rasulullah, bermakna kita juga ingkar kepada larangan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurslina binti Tamizi. Untuk keistimewaan As-Sunnah dan Usul Fiqh, yang pertama, dapat meningkatkan keyakinan terhadap hukum syarak. Okey, hukum syarak ni hukum yang atur tentang kehidupan ataupun tingkah laku manusia dengan manusia berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Allah. Kita dapat kenal pasti dalil yang betul dan yang salah, iaitu dengan mendalami hukum Allah. Dengan sedemikian akan muncul rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, dapat ketahui faktor dan punca ulama berselisih pendapat tentang sesuatu hukum. Dengan mengenal pasti satu hukum dan keluarkan hukum baru yang tiada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, ulama dapat istinbat hukum dengan lebih tepat. Ini berasaskan nas, dan kita juga dapat beramal dengan penuh yakin, bukan bertaklid. Yang terakhir, dapat keluarkan hukum baru yang sentiasa berubah, iaitu dengan ikut perkembangan zaman dan keperluan masyarakat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraina Azira binti Muhammad Razi, nombor matrik di 183-11053. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk kepentingan Al-Sunnah dan Usul Fiqh. Okay. Al-Sunnah adalah salah satu wahyu daripada Allah, di mana maksud dan isi kandungannya dilafazkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti Al-Sunnah mempunyai autoriti yang sama pentingnya dengan Al-Quran selaku sumber yang memberi penjelasan tentang isi kandungan ajaran Islam. Justeru kefahaman terhadap konsep Al-Sunnah dan peranannya perlu difahami dengan tempat dan betul. Okay, maksudnya sunnah ni dia wahyu daripada Allah, tapi dilafazkan oleh baginda. Okay. Seterusnya, Al-Sunnah menurut ulama usul. Ulama usul mentakrifkan Al-Sunnah sebagai setiap yang datang daripada Rasulullah yang boleh dijadikan sebagai hukum syarak. Pengertian ini sinonim dengan ulama usul itu sendiri kerana mereka melihat Nabi sebagai sahib al-tashri' yang menetapkan kaedah-kaedah bagi para mujtahid untuk mengambil hukum yang akan datang. Okay, seterusnya, kehujahan Al-Sunnah. Para ulama bersepakat berpendapat bahawa Al-Sunnah dianggap hujah dan sumber hukum. Okay, seterusnya, kehujahan Al-Sunnah. Para ulama bersepakat berpendapat bahawa Al-Sunnah dianggap hujah dan sumber hukum. Maka wajib beramal dengannya jika ianya disabit daripada Rasulullah. Maksudnya, jika disabit daripada Rasulullah, maksudnya kita kena wajib amalkan. Kesimpulannya, peranan Al-Sunnah begitu penting dalam perundangan Islam kerana apa yang dikatakan, diamalkan dan perbuatan Nabi adalah benar tanpa dicampuri dengan unsur keraguan kerana ia adalah wahyu daripada Allah. Seperti kita tahu, apa-apa yang datang daripada Nabi, kita tak payah ragu sebab itu adalah memang wahyu daripada Allah.
Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Nazifah binti Abdul Salam. Okey, pada hari ini saya akan kongsikan tentang peranan as-sunnah dan juga peranan usul fiqh. Yang pertama saya akan kongsikan tentang peranan as-sunnah. Okey, antara peranan as-sunnahnya adalah ia menguatkan nas-nas Al-Quran. Sebagai contoh yang berkaitan dalam solat, puasa dan zakat ni telah banyak dinyatakan kewajipan mendirikannya di dalam kehidupan seharian. Yang seterusnya adalah as-sunnah ni berfungsi untuk menerangkan nas-nas yang mujmal. Okey, terdapat ayat Al-Quran yang diturunkan secara ringkas yang memerlukan keterangan as-sunnah ni, keterangan dari as-sunnah. Antara contoh yang paling jelasnya adalah solat, iaitu cara bertakbir dan cara rukuk. Okey, seterusnya adalah as-sunnah ni berfungsi untuk mentaksiskan, iaitu menentukan nas yang umum. Okey, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan dengan lafaz-lafaz yang umum. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 yang bermaksud Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai dua bahagian anak perempuan. Okey, seterusnya lagi adalah as-sunnah ni membatasi, iaitu mentakyid nas Al-Quran yang mutlak, yang tidak terbatas. Okey, antara ayat Al-Quran yang diturunkan secara mutlaknya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-38 yang bermaksud lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan mereka berdua. Okey, ayat ini bersifat mutlak kerana tidak dibatasi had yang perlu dipotong, ada hingga ke lengan dan ada hingga ke siku. Okey, selain itu as-sunnah ni juga berfungsi menguatkan hukum-hukum yang terdapat asasnya di dalam Al-Quran. Okey, sunnah Rasulullah SAW juga berfungsi untuk menerangkan nas-nas yang sudah mempunyai asas di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, hadis Rasulullah SAW pada hari Khaibar. Rasulullah SAW melarang memakan binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang berkuku panjang. Okey, haiwan-haiwan yang dilarang oleh Rasulullah SAW ini tidak dinyatakan di dalam Al-Quran dan tidak termasuk ke dalam haiwan-haiwan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang haram dimakan di dalam Al-Quran. Oleh itu, dapatlah kita simpulkan bahawa sunnah Rasulullah SAW ni mempunyai kaitan yang kuat dalam menterjemahkan isi Al-Quran dengan lebih terperinci. Okey, seterusnya peranan usul fiqh. Okey, antara peranannya ialah menjadi punca pengambilan sesuatu hukum. Okey, ia membincangkan mengenai dalil-dalil tafsili dan ia juga diguna pakai dalam kaedah istinbat hukum. Okey, seterusnya ialah menjadi neraca dalam sesuatu hukum. Ilmu usul fiqh ini diumpamakan sebagai al-mizan, iaitu neraca dalam menentukan sesuatu hukum berdasarkan sebarang bentuk permasalahan atau isu. Okey, selain itu peranan usul fiqh ini juga ialah menghasilkan sesuatu hukum yang bersifat ijtihad. Okey, sumber-sumber yang digunakan pakai tidak terhad dan juga ia berkait rapat dengan sumber-sumber sekunder, iaitu dalil yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Zainuddin. Okay, saya akan menerangkan tentang aplikasi as-sunnah dan usul fiqh dalam pembentukan hukum syarak. Okey, mula-mula sekali kita akan lihat dulu pada definisi usul fiqh. Usul ialah asas kepada sesuatu perkara dan fiqh ialah pemahaman yang mendalam tentang sesuatu perkara. Dalam konteks syarak pula ialah usul fiqh membawa makna suatu kaedah yang diaplikasikan oleh seseorang mujtahid untuk mengistinbat sesuatu hukum syarak yang bersifat amali yang diperolehi dari dalil-dalil yang terperinci. Okey, as-sunnah adalah satu sumber tertinggi umat Islam. Para sarjana usul fiqh telah meletakkan as-sunnah di tempat yang kedua dalam hierarki sumber hukum Islam selepas Al-Quran. Peranan as-sunnah sangat besar terhadap Al-Quran. Sunnah berperanan menyetujui hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, memperincikan hukum yang telah diperuntukkan di dalam Al-Quran dan menetapkan sesuatu hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. As-sunnah atau sinonimnya ialah hadis adalah sangat penting bagi segenap urusan di dalam Islam, sama ada melibatkan urusan hukum yang bersangkutan akidah, nilai murni, akhlak, ibadat, jual beli dan sebagainya. Okey. Kedudukan as-sunnah dalam urusan hukum syarak. As-sunnah dalam urusan hukum syarak ini mempunyai peranan yang sama sebagaimana di dalam bidang ilmu Islam yang lain sebagai salah satu referensi tertinggi selepas Al-Quran Al-Karim. Perkara ini jelas ditunjukkan oleh jawapan Muaz ibn Jabal ketika dihantar Rasulullah SAW ke Yaman. Cara al-sunnah dari sudut menerangkan hukum syarak terbahagi kepada tiga. Pertama ialah menerangkan hukum-hukum yang sebenarnya yang sudah jelas di dalam Al-Quran. Kedua pula ialah dengan menjelaskan hukum-hukum yang kurang jelas di dalam Al-Quran seperti kenyataan umum Al-Quran yang dikhususkan oleh sunnah. Yang mutlak di dalam Al-Quran diperincikan oleh sunnah. Dan yang ketiga ialah menerangkan hukum yang tidak diterangkan dalam Al-Quran. Okey, Mustafa Al-Sibai ada menjelaskan tentang kedudukan as-sunnah di aspek hukum syarak. Di
tidak dapat diselindung dengan kedudukan as-sunnah pada urusan al-tashri' al-islami dan kesan terhadap fiqh Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat radhiyallahu anhu sehingga zaman-zaman imam-imam mujtahid dan zaman pembentukan mazhab. Semua itu menjadikan fiqh Islam perbendaharaan hukum syarak yang tiada tolak bandingnya sama ada dahulu maupun sekarang. Barang siapa yang meneliti Al-Quran dan As-Sunnah niscaya akan didapati bahawa pada As-Sunnah kesan yang besar dalam meluaskan skop hukum syarak yang tidak dapat disangkal oleh sesiapa pun. Perkara ni dia sangat jelas apabila penelitian dilakukan terhadap semua pandangan dan pendapat mazhab-mazhab mutakbar di dalam hukum fiqh. Satu kebenaran yang tidak dapat diragui ialah bahawa penetapan hukum pada semua mazhab sama ada Az-Zahiri ataupun mazhab yang dipelopori oleh mazhab Abu Hanifah sehingga mazhab Ahmad Ibn Hanbal telah ditetapkan dengan As-Sunnah. Okey, apa pula peranan usul fiqh dalam metodologi istinbat hukum? Secara umumnya, ilmu usul fiqh adalah membincangkan mengenai dalil-dalil tafsili yang menjadi punca pengambilan sesuatu hukum. Seterusnya, metodologi yang digunakan pakai dalam istinbat hukum serta hukum-hukum yang terhasil melalui pengaplikasian metodologi hukum dan dalil-dalil yang berkenaan. Oleh itu, ilmu usul al-fiqh ini diumpamakan mizan, iaitu neraca. Neraca dalam apa? Dalam menentukan sesuatu hukum berdasarkan sebarang bentuk permasalahan atau isu. Hal ini kerana dalam metodologi hukum para mujtahid telah menyusun atur sumber-sumber yang sesuai yang digunakan pakai dalam memperincikan bentuk-bentuk hukum yang bersesuaian dengan sebelum hukum tersebut diistinbatkan. Oleh kerana itu, mana-mana isu yang telah dijelaskan hukum mengenainya secara langsung menerusi Al-Quran dan As-Sunnah tidak perlu melalui proses metodologi berkenaan. Seorang mujtahid akan menggunakan ilmu bagi mencari penyelesaian terhadap semua bentuk permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan ibadah amaliyah, iaitu ibadah yang bersifat praktikal. Usul al-fiqh ini tidak digunakan untuk mencari penyelesaian, khususnya yang berkaitan dengan ibadah amaliyah, iaitu ibadah yang bersifat praktikal. Usul al-fiqh ini tidak digunakan untuk mencari penyelesaian berhubungan isu yang berkaitan dengan soal akidah. Kebiasaannya hasil dari penyelidikan yang dilakukan dengan menerusi ilmu ini akan menghasilkan suatu hukum yang bersifat ijtihadi. Hal ini kerana sumber-sumber yang digunakan tidak terhad hanya kepada sumber-sumber primer, malah ia turut berkait rapat dengan sumber-sumber sekunder. Sumber primer ini merupakan dalil yang disepakati oleh para ulama, manakala sumber sekunder ini pula ialah dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama untuk dijadikan sandaran atau hujah. Walau bagaimanapun, imam-imam mazhab fiqh telah meneliti kesemua sumber-sumber berkenaan dan telah menyusunnya mengikut keutamaan dalam proses istinbat hukum. Sebagai contohnya, Imam Abu Hanifah dalam metodologi beliau meletakkan Al-Quran sebagai sumber utama untuk mendapatkan sesuatu hukum. Sekiranya hukum berkenaan tidak diperolehi, maka ia beralih kepada As-Sunnah serta sahabat yang sahih. Namun sekiranya beliau tidak mendapati sebarang hukum, maka beliau akan melihat kepada pandangan sahabat serta berpegangan dengannya. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah tidak lagi melihat pandangan selain daripada para sahabat. Jika beliau mendapati tiada pandangan hukum yang bersesuaian, maka pendekatan ijtihad akan digunakan. Manakala bagi Imam Syafi'i pula, beliau mengutamakan 4 sumber dalam pengeluaran hukum, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Bagi setiap sumber berkenaan, ia mempunyai kaedah yang tersendiri seperti hendaklah hadis berkenaan bersambung sanadnya sehingga kepada Rasulullah SAW. Malah bagi perawi bagi hadis yang berkenaan juga mestilah seorang yang thiqah serta kuat dari ingatannya. Begitu juga dengan ijma' sarih sahaja yang dianggap sebagai hujah dan sandaran hukum. Manakala qaul sahabi pula hanya digunakan apabila tidak terdapat khilaf di kalangan sahabat mengenainya. Assalamualaikum, saya Siti Wardina Safia binti Rusli. Saya akan membentangkan penutup Al-Sunnah dan Usul Fiqh dalam pembentukan hukum syarak pada masa kini. Akhir kalam atau sebagai penyimpulnya di sini, marilah kita mempelajari atau mengaplikasikan Al-Sunnah dan Usul Fiqh ini supaya ia dapat membentuk kefahaman kita dengan lebih tepat dalam mendepani nas-nas ilahi dan juga hadis-hadis Nabi maupun penetapan hukum syarak itu sendiri. Kita juga dapat membantu diri dalam meleraikan kekeliruan yang terhasil daripada isu-isu khilaf dalam fiqh, dan kita juga dapat mencontohi peranan dan pengabdian di dalam Al-Sunnah untuk dijadikan sumber yang lebih baik. Kerana kita tahu Al-Sunnah ini adalah perbuatan atau lisan daripada Rasulullah sendiri. Jadi wajarlah kita untuk mengikut atau menggunakannya di dalam pembentukan hukum syarak pada masa kini dengan lebih adil dan tepat. Secara keseluruhannya, peranan Al-Sunnah juga begitu penting dalam pembentukan hukum syarak kerana apa yang dikatakan, diamalkan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW adalah benar tanpa dicampuri dengan unsur keraguan kerana ia adalah wahyu Allah.
Oleh itu, para mujtahid dan mukminin perlu patuh pada prinsipnya dan keingkaran terhadapnya boleh menyebabkan kekufuran dan dinafikan keahlian tauhidnya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.